Tapi ijma' ulama tu ulama terkhilaf dah. Pegangan masalah ni kapi. Tetapi ijma' tu bahawa tak ada khilaf pada kapi pegangan dia. Hak satunya pegangan yang tertentu, pegangan yang salah, khilaf pada kapi. Khilaf pada kapi dengan bahawa tidak sepakat ulama pada kekafiran dia. Ada kata kapi juga akidah yang salah ni. Ada kata tak jatuh kapi lagi itu akidah yang fasik, akidah yang besar. Yang dua. Yang tiga, ada i'tiqad yang tertentu, i'tiqad yang salah. Yang mana i'tiqad ni fasik, tidak ada ulama yang menghukumkan kafir. Tidak ada ulama yang menghukumkan kafir. Jadi sebut kata i'tiqad salah ni dia ada tiga. Ni kalau kita tajuk kita ni i'tiqad yang tertentu ni, kalau kita bicara lepas memang kafir. Kalau kita bicara ni, hak ni hak khilaf pada kafir. Jadi semuanya fasik saja di sini. Maknanya i'tiqad tertentu ingat tiga i'tiqad tertentu ni. Yang pertama kafir ijma' ulama. Yang kedua khilaf pada kafir dengan bahawa pandangan ni ada ulama kata kafir, ada ulama tetap tahu kafir tapi dia sesat. Satu lagi pandangan i'tiqad yang tertentu, i'tiqad yang salah ni tidak ada ulama yang menghukumkan kafir. Tidak ada ulama yang menghukumkan kafir, hanya hukum fasik sahaja. Tidak ada ulama yang menghukumkan kafir, tapi pegangan tu memang pegangan yang salah. Makna apa? Bukan pegangan ahli sunnah wal jamaah. Itu pegangan yang tak betul, pegangan yang salah. Hak baca minggu lepasnya, hak tu kafir ijma' minggu lepas. Mana yang berpegang Allah tidak bersifat dengan sifat nafsiyah, sifat wujud. Allah tak wujud, Allah Adam tak ada. Tu kafir ijma' ulama lah. Ataupun i'tiqad tidak ada salah satu daripada 5 sifat salbiah. Bukan Allah tidak bersifat dengan kelima-lima. Allah tidak bersifat dengan satu sahaja daripada 5 sifat salbiah tu. Itu kafir ijma' ulama. Mana 5 sifat salbiah? Qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu ta'ala binafsih, wahdaniyah. Jadi dia seseorang beriktikad tidak ada satu daripada 5 ni. Allah tidak bersifat dengan sifat qidam, kapilah Allah baru. Allah bersifat dengan sifat qidam, tetapi Allah tidak bersifat dengan sifat baqa. Allah binasa juga di akhirnya. Tu kafir ijma' ulama. Allah tidak bersifat dengan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, dengan bahawa Allah ni mumasalah, serupa Allah dengan segala yang baharu. Allah ni berjisim, berbentuk macam kita. Allah besar zat Allahnya, besar zat Allah ni, siapa ke kita tak boleh nak tengok zat Allah, sebab Allah ni besar sangat-sangat. Tak boleh tengoklah zat Allah dah besar sangat. Makna apa ni? Zat Allah macam zat makhluk. Kan zat makhluk kan ada hak kecil, ada hak besar, ada hak besar sangat. Zat Allah ni besar sangat-sangat. Siapa tak nak tengok tu kafir tu. Allah ada anggota. Macam segala yang baru ada anggota, ada tangan, ada muka, ada mata, ada kaki, sama macam anggota makhluk. Atau kafir ijma' ulama. Kalau Allah beranggota pada ni, Allah beranggota yang sama dengan anggota makhluk. Ada tangan,
ada mata, ada muka, ada kaki yang sama dengan makhluk. Itu kafir ijma' ulama. Tapi tangan makhluk ni mungkinlah bulat ke panjang ke, tangan Allah ni beranggota juga. Hak tangan Allah lah serupa dengan hak Allah lah, tapi ada anggota. Kan tangan ni kan tangan orang lain, tangan beruk lain. Jadi Allah ni beranggota, bertangan juga. Tapi tak serupalah dengan tangan orang, tangan beruk, tapi beranggota. Itu hak kafir ijma' ulama. Beranggota seperti makhluk. Ya, baik itu. Beranggota seperti makhluk. Allah ada tangan, Allah ada mata, tak serupalah dengan makhluk. Hak tu hak akidah yang fasik lagi mubtadi'. Hak kafir ni Allah ada tangan seperti tangan makhluk beranggota. Beranggota lah. Tu beranggota betul macam makhluk. Tapi pasal mana tangan Allah ni takkan macam tangan kita, tapi beranggota macam makhluk. Tu hak kafir. Allah ada tangan, Allah ada mata, tapi tak serupa dengan makhluk. Tu akidah yang fasik lagi mubtadi'. Akidah yang fasik lagi mubtadi'. Apa tu macam mana akidah al-sunnah jemaah kita bicara dah di mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Akidah al-sunnah wal jemaah mengikut pandangan ulama salaf dan mengikut pandangan ulama khalaf. Hak kata kafir ni kena berlalulah di sini. Hak kata kafir ni beranggota sebagaimana anggota makhluk. Mana apa ni berjuzuk lah. Mana kalau kata gak zat Allah suku, anggota tangan, mata, kepala, muka suku contohnya. Tu hak kafir ijma' ulama. Ataupun Allah kidam, Allah baqa, Allah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, tetapi Allah tidak bersifat dengan qiyamuhu ta'ala binafsi, dengan bahawa Allah berkehendak pada yang mengadakan dia. Ataupun Allah ni sifat, Allah bukan zat, ataupun akidah yang kafir ijma' ulama. Ataupun Allah ni dua, Tuhan ada dua, Tuhan berbilang, ataupun kafir ijma' ulama. Jadi sesiapa yang i'tiqad tidak ada satu daripada 5 sifat salbiah, itu i'tiqad yang kafir. Ataupun i'tiqad baharu sifat salbiyah. Baharu sifat salbiyah. Baharu macam mana? Contoh mengelepasnya, baharu sifat salbiyahnya, Allah bersifat dengan sifat wahdaniyah, tapi kemudian dah Allah Tuhan yang esa. Sebelum tu ada juga 2-3 Tuhan. Hak 2-3 Tuhan tu jadi macam mana tak tahulah, hilang waktu lenyap Tuhan lain. Akhirnya Allah jua Tuhan, Allah esa, tapi baharu ataupun kafir juga. Dan kita ni ataupun sifat salbiyah tu makhluk. Sifat salbiyah tu makhluk. Saya contoh mengelepasnya, buat contoh mengelepah kekal. Kekal. Buat contoh kekalnya, syurga kekal, neraka kekal. Tapi syurga kekal, neraka kekal tu makhluk, Allah yang mengekalkan. Tiba-tiba Allah kekal pun makhluk juga dikekalkan. Dikekal oleh siapa pula? Jadi payah nak misal ni. Dikekalkan oleh Tuhan yang lain. Jadi Tuhan ada 2-3 kafir awal-awal dah. Kalau kita misal gak sifat salbiyah kekal makhluk. Mana apa kekal tu makhluk? Kekal neraka syurga. Kekal syurga dan neraka. Syurga neraka kekal ni bukan sifat dikekal. Kekal dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana syurga neraka ni kekal, sifat salbiyah tu kekal, tetapi makhluk. Kenapa? Dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua i'tiqad yang kafir ijma' ulama.
ataupun syok akan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tadi i'tiqad Tuhan tak ada, memang kafir. I'tiqad Tuhan baharu, memang kafir. I'tiqad Tuhan binasa, memang kafir. Kalau dia tidaklah i'tiqad Tuhan tak ada betul benar, syok 50-50, kemungkinan Tuhan ada, kemungkinan Tuhan tak ada, kafir. Berpegang Tuhan tak ada, Tuhan baharu, Tuhan binasa, memanglah kafir. Ni dah ni dia terima jugalah, tapi separuh-separuh, 50-50. Tuhan ada, kemungkinan lah 50%, tak ada, kemungkinan 50%. Tuhan sedia, mungkin juga. Tuhan baharu, mungkin juga. Tuhan kekal, mungkin juga. Tuhan binasa, mungkin juga. Tu syok, kafir. Bukan syok, kafir. Zon pun kafir. Zon kan dia ada waham, syok, zon, yakin. Waham, syok, zon, yakin. Syok 50-50. Waham ni 30 lawan 70. Dia syok ni 50-50 panggil syok. Kemudian macam mana pula kalau berat sebelah? Syok ni sama berat 50-50 sama berat. Tapi kalau berat sebelah, maknanya contoh zon Allah ada qada 80%, tapi Allah tak ada qada 20% pada ni. Jadi di sini zon Allah ada, waham Allah tak ada. Ada gitu lah. Pada ni sebelah menyebelah. Kalaulah Allah ada qada 40% je, Allah tak ada qada 60% dengan bahawa dia waham Allah Ta'ala ada, dia zon Allah Ta'ala tak ada. Dia sebelah menyebelah. Faham tak ni? Boleh faham tak? Jadi gini, sekarang ni syok 50-50. Kemudian zon dengan waham ni di sebelah menyebelah. Sebelah menyebelah macam mana? Kalau kata tak ada Tuhan tu 60%, hak ada qada 40%. Jadi kita panggil orang ni waham Allah ada, zon Allah Ta'ala tak ada. Sebab apa? Sebab dia setakat misal macam ni, tukar kan. Jadi sekarang gini, syok 50-50. Zon waham kita contoh gini, dia percaya Allah ada qada 40%. Maknanya hak tak ada 60%. Maknanya dia waham Allah Ta'ala ada, dia zon Allah Ta'ala tak ada. Gitu. Kita terbalikkan. Dia zon Allah Ta'ala ada 60%. Tak ada Allah qada 40%. Allah ada 80%. Allah tak ada 20%. Maka dipanggil orang ni zon Allah Ta'ala ada, waham Allah Ta'ala tak ada. Ada ni. Nampak tak situ? Lepas tu hak yakin, hak jazam 100% Allah Ta'ala ada. Jadi berkaitan dengan hak syok tu kapi, bukan syok, zon kapi lagi. Zon macam mana dia berat di hati Allah Ta'ala ada. Tapi qada 70%, 80%, 90% sekalipun, 99% sekalipun, tetapi ada kemungkinan Allah Ta'ala tak ada, walaupun hanya sekadar 1%, kafir lagi. Hak berimannya yakin, jazam, putu di hati 100% Allah ada, Allah sedia, Allah kekal. Ni barulah sah iman. Hak yakin, jazam, putu baru sah. Bukan kata syok, zam pun tak sah lagi. Ni. Dia kena jazam. Jazam mana apa? Putu.
Sebab tu dia panggil i'tiqad. Siapa panggil i'tiqad? Dia i'tiqad. I'tiqad ni asalnya aqdun. Aqdun ni ikat. Kita dalam bab hukum fiqh lah. Hukum fiqh, akad jual beli. Akad nikah. Tu mana apa tu? Dia sebelum kita jual beli, kita berbincang, berunding. Okey. Sama-sama setuju. Maka bong akad saya beli barang ni. Tu akad. Panggil apa? Ikat. Tapi dalam bab ni boleh dia dibatalkan hak ikat tu. Begitu juga berunding. Okey, setuju. Akad nikah. Sama juga. Akad nikah pun boleh putuskan kembali. Bila nak panggil apa ni? Akad nikah. Jadi i'tiqad ni makna apa? Pegangan yang kita ikat mati. Panggil apa? Sipu. Itu dia panggil dalam kitab Aqaidul Iman, dia panggil. Aqaidul Iman, terjemahan biasanya simpulan iman. Aqaidul Iman, simpulan iman. Kenapa simpulan? Comel terjemahan tu. Simpulan mana apa ni? Ikat mati, sipu. Makna kita percaya akan Allah ni, kita percaya akan Rasul ni, aqaidul iman, sipu, ikat mati. Kira-kira tinggal seorang pun tak gerak dah. Sebab apa? Kita ikat mati dah. Itu dia panggil jazam, putus. Baru sah iman. Jadi kalau syok zong pun kafir lagi. Nak sah iman, dikena jazam, kena putus. Hak tu hak terdahulu. Hak orang yang tak betul i'tiqad, orang yang salah i'tiqad, hak kafir ijma' ulama. Nak pergi kepada hak Mu'tazilah. Dan tidak jadi kafir Mu'tazilah yang berkata, yakni yang berpegang mereka itu Mu'tazilah. Mana pegangan mereka? Tiada bagi Allah sifat ma'ani. Allah tak ada sifat kudrah. Allah Ta'ala tak ada sifat iradah, ke ilmu, ke hayah, ke sama', ke basar, ke kalam. Tak ada di zat Allah. Lepas tu Allah lemah ke? Tak. Bahkan Allah Ta'ala kuasa dengan zatnya, zat Allah, dengan diri Allah. Berkehendak dengan zatnya, berkehendak dengan zat, dengan diri Allah. Bukan berkuasa dengan kudrah, bukan berkehendak dengan iradah. Allah kuasa dengan zat, Allah berkehendak dengan zat, Allah mengetahui dengan zat, bukan Allah mengetahui dengan sifat ilmu, sebagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi akidah seumpama ni tak kafir, bukan jadi fasik lagi, mubtadi' jua. Fasik akidah yang dosa besar, mubtadi' akidah yang bid'ah, yang direka-reka, yang tidak ada pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita ambil satu-satu ayat kita. Tidak jadi kafir. Kemudian hak terdahulunya jadi kafir. Hak berpegang Allah Ta'ala tak ada, berpegang Allah Ta'ala baru atau kafir. Dia, kita fahamlah, berpegang ni di akidah masing-masing. Di sini nak bicara orang yang tidak betul i'tiqad, orang yang salah i'tiqad. Tak betul, salah ni i'tiqad masing-masing. Hati masing-masing dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni bicara iman. Kita minggu lepas cerita dah iman, Islam, satu lagi ihsan. Di awal kitab Pati Paridah, comel dah dia, mana dia bahagikan komponen agama. Terkadang disebut dalam kitab rukun agama 3, Islam, iman dan ihsan. Kemudian Islam lain,
iman lain. Cuma apabila kita sebut sebagai orang Islam, yakni serta beriman. Kalau kita sebut orang yang beriman, yakni Islam juga. Kalau kita sebut orang-orang Islam yang beriman, Islam makna lain, iman makna lain. Sebab apa sebut orang-orang Islam yang beriman? Nak keluar orang Islam yang tidak beriman, yang kita panggil orang munafik, orang yang menzahirkan keislaman tetapi menyembunyikan kekufuran. Tapi kalau sebut orang Islam saja, maksudnya orang Islam yang beriman. Kalau dalam kitab tersebut orang-orang Islam yang benar-benar beriman, ni nak keluar orang Islam yang berpura-pura, yang menyembunyikan kekufuran. Faham tak tu? Tapi cukup dah sebut orang Islam, cukup dah. Mereka adalah orang-orang Islam yang sebenar. Yang kita duduk bangkang pula, awak Islam saja tak cukup. Orang Islam yang beriman lah, cukup dah. Dia sebut kata orang Islam, yakni orang Islam yang beriman. Dia gini, dia bahasa Arab, lugah Arab, ada kalimah-kalimah apabila didatangkan kedua-dua kalimah, makna sendiri-sendiri, asing-asing. Kalau didatangkan satu daripada dua makna tu duduk dalam satu kalimah. Ini banyak dalam bahasa Arab. Iza ijtama'a aftaraka wa iza aftaraka ijtama'a. Apabila kita sebut orang Islam yang beriman, orang Islam bahagian zahir, iman bahagian hati. Kalau sebut kata orang Islam sahaja, yakni bahagian zahir pun sama, bahagian hati pun sama. Sebut orang beriman, maknanya zahir pun sama, hati pun sama. Dia sekaligus. Faham tak? Tapi kalau sebut Islam dan beriman, Islam ni terima bahagian zahir, iman bahagian hati. Tapi kalau sebut Islam saja, dengan bahawa orang ni orang yang terima zahir serta percaya hati. Percaya hati tu iman, tak apalah sebut Islam, iman pun masuk juga. Kalau sebut Islam dan iman, Islam makna dia zahir, iman makna dia hati, percaya. Tapi kalau sebut Islam saja, makna iman masuk sekali. Kalau sebut kata iman saja, makna Islam masuk sekali dengan makna iman. Dia gitu. Faham tak ni? Macam kita bicara bab qada qadar itulah. Qada dan qadar. Qada ketentuan azali, qadar perbuatan Allah. Lain tu. Qada iradah, qadar kudrah. Lain. Tiba-tiba sebut beriman dengan qada. Qada saja, qadar tidak beriman tak jadi. Sebut qada saja, makna qadar masuk ke dalam. Beriman dengan qada dengan makna beriman dengan ketentuan Allah dan beriman dengan perbuatan Allah. Jadi dua masuk. Kan tak ni? Dua masuk. Kalau sebut kata beriman dengan qada dan qadar, qada makna dia sendiri, ketentuan iradah, qadar makna dia sendiri, perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Tapi kalau sebut qada saja, ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah dan perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Kalau sebut qadar saja, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dalam hadis Nabi tu. Engkau beriman dengan qadar Allah, baik qadar Allah, jahat qadar Allah. Apa makna qadar? Ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah dan perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Maknanya sebut satu daripada dua cukup dah. Dia dua makna akan masuk sekali. Tapi kalau sebut suku-suku, dua makna masing-masing. Yang tak ni? Ginilah. Taufik, hidayah. Taufik lain, hidayah lain. Taufik ni kekuasaan kita
untuk melakukan kebaikan dan untuk meninggalkan kejahatan. Hidayah ni perkara yang baik, perkara yang taat, kita nampak baik, nampak taat. Perkara yang tak baik, yang salah, kita nampak tak baik, nampak salah. Itu hidayah. Yang mana terkadang orang ada hidayah tetapi tidak ada taufik. Yelah wajib, tapi nak buat macam mana? Tengok. Dia tahu perkara tu wajib, tetapi dia tidak ada kekuatan untuk melakukan. Yelah perkara tu salah, Tuhan larang, tapi nak buat macam mana sekarang? Kalau kita tak buat untuk Tuhan larang ni, payah kita nak bergerak. Nampak situ. Dia perkara yang salah, dia nampak salah, tetapi tidak ada kekuatan untuk meninggalkan perkara yang salah. Mana apa ni? Dia ada hidayah, tidak ada taufik. Jadi taufik, kekuatan untuk melakukan kebaikan, kekuatan untuk meninggalkan kejahatan. Samalah. Tahu belaka belajar tu wajib, fardu ain, ijma' ulama wajib belajar ke tak? Nak mana kita sibuk. Sibuk tu buat. Sibuk tu buat. Kehidupan orang sama je. Kadang-kadang orang yang belajar tu lebih sibuk daripada orang tak belajar dalam kehidupan dia. Nah, dia kerja pakat tinggi, kerja macam-macam hal, banyak urusan, boleh belajar. Hak tak ada kerja mana tu? Hak duduk tunggu muka pintu tu. Ada kerja? Ada kerja lah, lepas tu boleh gaji. Ada kerja, aku dah boleh gaji. Ada kerja lah, jadi jaga. Penat ke? Tunggu situ. Boleh belajar ke tak? Kadang-kadang tak boleh belajar. Tahu belajar wajib, mengapa? Tak ada taufik. Atas pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua orang tahu. Tak ada orang tak tahu bahawa belajar wajib fardu ain. Belajar akidah wajib fardu ain. Kamu semayang rajin sekalipun, kalau akidah kamu tak betul, orang tak terima. Buat tak tahu je belajar akidah. Tapi semayang rajin, berjemaah rajin. Kalau akidah salah kau tak terima, buat tak reti je. Mana apa ni? Tak ada taufik. Tahu tapi tak ada taufik. Orang ada taufik, dia takutlah pula. Semayang rajin-rajin, berjemaah rajin-rajin. Kalau akidah salah tuan tak terima, macam mana tu kena belajar molek akidah ni? Itu orang yang ada taufik, Tuhan beri kekuatan. Itu atas bahagian masing-masing yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala pada azal. Gitu je lah. Hak tak mau belajar, hak duduk di masjid dah pun tak mau belajar. Kerja di masjid dah mau belajar. Pak kerja, orang mengajar di vacuum. Vacuum, bising tu bukti, baru dia bukti. Orang tengah mengajar, kita dah kerja di masjid kan. Vacuum lah semula, duduklah dengar. Saya boleh gaji vacuum, bukan boleh gaji masuk majlis ilmu. Pihak masjid pun beri gaji vacuum je ke dia, beri gaji masuk majlis ilmu. Ada ni. Duduk di masjid dah, lilah. Wak kerja atas masjid. Orang mengajar dia tak tahu je. Sebab apa? Sebab tak ada gaji untuk belajar. Yang gaji dia nya jaga masjid. Jaga masjid. Payah nak cari. Ada orang tu dia upah no, anak buah dia pergi belajar, upah. Masuk kelas sekali dengan dia bawa ke kelas dia. Upah berapa ringgit tak tahu, tapi ada upah. Kata boleh tahan, tak okey. Upah. Ada ni. Dan ada toke kerja sampai waktulah pukul 5. Sampai pukul 5 kerjanya. Tapi toke dia bagus. Mana hari kami time terima gaji, dia tak apalah, kerja pukul 4 tak apa. Belajar sejam. Makna gaji berjalan, tak potong. Gaji dia sampai pukul 5, gaji sampai pukul 5. Tapi kalau toke buat kelas lepas pukul 5, jadi luar daripada waktu gaji, orang lari balik lah. Tapi kalau buat kelas pukul 4 tu waktu bergaji lagi tu.
Sebab gaji dia sampai pukul 5. Kalau habis waktu bergaji pukul 5, lepas tu bawa kelas, lari balik lah sebab tak ada dah bergaji. Tapi toke dia bagus. Okey. Pukul 3.30 buat kelas sampai pukul 5. Biar belajar. Tapi tu waktu bergaji tu, maknanya macam boleh gaji jugalah hak dia belajar. Aneh-aneh. Sebab apa? Kalau tak waktu bergaji, tak upah untuk belajar, dia tak belajar. Hak tak ada taufik. Hak ada taufik ni, gaji tak ada, habis duit ada. Tak habis duit. Mari masjid ke payung ni, tak habis duit. Minyak kereta. Habis duit. Hak tu, hak ada taufik, ada kekuatan. Ada kekuatan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Siapa peringkat, hak tu pekerja di masjid. Hak tu pekerja di masjid. Kerja hak ni lah bahagian kebersihan. Hak bekerja di masjid, bertugas sebagai Imam Bilal pun lari. Imam Bilal pun lari. Sebab apa? Sebab elau dia sebagai imam, elau dia sebagai Bilal. Tidak ada elau duduk majlis ilmu. Lari. Tahu belaka pesen-pesen begini. Tak lari pun dia main telefon, main komputer, tak layan. Ceritalah bab semayang macam tak layan. Sungguh ni, ceritalah bab semayang. Cerita bab semayang. Semayang hak nampak. Kalau bab akidah tak nampak, akidah ni masing-masing dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bab semayang nampak lah. Ni cerita-cerita sungguh ni. Makmum. Bilakah dalam mazhab Syafi'i ni, bilakah makmum afdal berpindah rukun mengikut imam selepas imam masuk kepada rukun yang imam pindah? Afdal seumpama tu. Makna kalau nyata gak i'tidal kepada sujud, imam turun letak dahi latar, barulah makmum afdal, barulah mengikuti di belakang. Tapi kalau imam turun, makmum pun turun, tak makruh. Yang makruhnya kalau serentak, baru makruh. Kalau serentak makruh yang meluputkan pahala 27 di tempat tu, bukan di satu semayang. Kita majmuk ni 27 satu semayang. Maka dia makruh hanya di tempat serta tu. Luput fadilat berjemaah dipanggil. Barak luput fadilat jemaah ni, maknanya hilang pahala 27 jadi pahala seorang. Macam main seorang lah jadinya. Jadi luput fadilat 27 di tempat yang serentak. Adapun kalau tu imam turun sujud separuh jalan, dia pun sudah bergerak, tak makruh tu. Boleh dah. Tetapi tidak afdal. Yang afdalnya biarlah imam letak dahi latar, barulah makmum pun berpindah rukun kepada sujud. Itu yang afdal. Tapi kata daripada i'tidal kepada rukun sujud, orang nampak siapa hak laju. Saya pun ceritalah satu surau tu betul-betul beramal. Surau tu betul-betul beramal dengan afdal ni. Imam rokok siap-siap, baru makmum rokok. Imam i'tidal siap-siap, baru makmum i'tidal. Imam turun sujud udah hilatar, barulah makmum turun. Satu surah tu memang betul-betul. Mana puak dia ni memang seiring. Memang seiring. Tapi kalau orang baru pergi belajar situ, boleh penyakit lah. Boleh penyakit. Ada boleh penyakit. Masa rokok i'tidal tak nampak penyakit tau. Masa i'tidal turun sujud. Ni duduk dia. Tu imam pun Allah, hadir dah turun. Allah turun dah. Tapi bukan serentak ni, lambat sikit. Orang nampak dah tu. Mari mana ni? Mari mana seorang ni? Nak pergi mana laju kan ni? Orang nampak. Orang nampak. Sudah semai, sudah wisalah ke tengok. Orang luar. Apa? Pelik tempat mereka. Ada sungguh. Ustaz, saya gidah kata dia. Ya, i'tidal tu nak. Imam turun dah, bukan serentak pun. Tapi saya gidah dia kata. Saya pergi pada sujud tu, perasanlah orang tak gerak lagi. Nak naik tak boleh dah lah. Tak nak naik dah lah, takkan nak naik semula. Takkan nak berhenti tengah jalan gitu. Turun dia turun. Bera dia kata. Tak ada bera. Faham bera? Panggil apa? Bera muka. Mana malu lah. Bera panggil tau. Kau panggil apa?
Bera tau. Bera muka dia. Lepas tu dia kata, lepas habis salam, orang tengok ke muka dia. Tengoklah muka mu. Orang lain tahu, buat situ. Mana saya tahu, dia kata. Oh, kena. Sebab surah tu memang sungguh. Tu Imam Dahilah barulah. Sebab masa tu nampak, kalau masa rokok iktidal tak apa nampak. Sujud kepada duduk pada sujud yang kedua, orang tak apa nampak. Sujud berpindah pada berdiri, orang tak apa nampak sebab orang duduk latar belakang. Sujud kita naik awal sikit ikut imam pada berdiri, orang tak apa nampak. Sebab apa? Sebab duduk bawah belakang buka kan. Kalau iktidal memang nampak. Situ memang sungguh. Siapa cerita satu masjid mengajar kitab bab majmu'ah. Cerita bab kelebihan afdal dia ni. Kata boleh nampak isyak nanti. Iktidal turun sujud siapa hok laju. Boleh nampak ni. Kita ramai-ramai ni. Untuk sementara tu ikut kitab dulu. Hok kemudian atas masing-masing ya. Untuk malam pertama tu dah ada kuliah maghrib. Isyak tu nampak lalulah beramai. Kalau iktidal turun sujud boleh nampak. Siapa hok tak beramal. Lepas tu hok malang lain-lain tu atas masing-masing. Tidak pelik tu. Memang orang biasanya cepat. Tapi malam pertama lepas kuliah tu boleh nampak siapa hok dah ikut langsung. Malam pertama isyak kan. Kuliah maghrib isyak. Masa iktidal tu memang cacang tegak belakang. Seorang je turun laju. Hok belakang tu imam hok tukang qomat tadi. Sebab apa? Orang mengajar dia tak peduli, dia masuk dalam bilik dia buat kerja dia. Sudah isyak tu ustaz. Seorang je degil dia kata. Bukan dia degil. Dia tak tahu mau mengajar apa kan. Dia kata seorang je degil. Hok degil pula duduk belakang tu imam. Tok Bilal tukang qomat tu lah. Kata dia bukan degil. Dia tak peduli orang mengajar. Tak ada bahagian begitu lah. Siapa ada masjid bermusyawarah buat ketetapan Imam Bilal wajib duduk di dalam majlis ilmu depan. Siapa pihak masjid kena buat undang-undang. Mulalah tu Imam tu Bilal duduk depan. Kita pun tak kejut mana boleh. Kenapa pula tu Imam tu Bilal duduk depan ni? Sebelum ni lagi. Memang duduk depan. Kena-kena orang keputusan mesyuarat. Jadi tu Imam Tok Bilal ni lebih daripada budak lagi ni kena buat keputusan mesyuarat. Patutnya kita belajarlah bab ilmu agama. Kita jadi imam pula lagi kuat kita belajar bawa orang tu taufik hidayah. Tak ada taufik tak ada lah. Bahagian masing-masing. Lepas tu kita dapat taufik hidayah, kita kena perbanyakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terkadang kita tahu perkara tu baik tapi kita tak ada kekuatan untuk mengerjakan. Terkadang kita tahu perkara tu salah tapi kita tidak ada taufik untuk meninggalkan perkara salah. Ada ni. Jadi hidayah perkara betul, perkara salah, nampak salah. Taufik kekuatan. Tetapi kita biasa berdoa, Allahumma hdina fi man hadait. Minta hidayah je. Duduk antara sujud, wahdini wa'afini wa'fu anni. Wahdini, mana apa? Beri hidayahlah akan daku. Minta hidayah, taufik tak minta. Kekuatan untuk melakukan kebaikan, kekuatan untuk meninggalkan perkara yang salah, tak minta dah saja buat apa? Dia sebut hidayah, masuk makna taufik. Sebut taufik, masuk makna hidayah. Tapi kalau sebut asing, taufik dan hidayah. Taufik kekuatan, hidayah perkara sebenar nampak sebenar, perkara tak sebenar nampak tak sebenar. Kalau sebut dua, sebut satu sudah cukup. Sebut hidayah saja, minta hidayah saja. Allahumma hdina fi man hadait. Ya Allah, berhidayahkan akan kami beserta dengan mereka yang Engkau berhidayah. Mana apa hidayah situ? Maknanya kita nampak benda sebenar serta kita ada kekuatan untuk mengerjakan. Makna dia akan masuk makna taufik. Dia gitu. Tak ada ni. Dia samalah dengan qada sama, Islam iman pun sama. Sebut kata Islam masuk makna iman, sebut makna iman masuk makna Islam, sebut Islam dan iman. Islam ni bahagian zahir, iman bahagian percaya hati. Dua ni tidak berlaziman. Orang Islam tidak beriman, orang munafik.
Kemudian Islam kita warisi daripada ibu bapa. Iman, kepercayaan hati masing-masing. Itu iman, tidak warisi. Dalam nasyid Raihan tu kan. Apa dia lagu nasyid Raihan tu? Islam warisi, iman tidak dapat di tepian pantai ke apa? Ada kan dalam nasyid Raihan tu? Islam warisi, iman tidak. Iman, kepercayaan hati masing-masing dengan Allah, dengan Rasul, dengan keenam rukun iman. Itu di bahagian iman, bahagian percaya. Maknanya kalau kita ma'ayah Islam, automatik kita Islam. Islam kita dalam perut mak pun Islam dah. Kalau kata anak tu 6 bulan ke atas dalam kandungan ibu tiba-tiba mati, mati, yang kita panggil guguran. Dia bukan guguran. Guguran 6 bulan ke bawah kau panggil guguran. 6 bulan ke atas dipanggil melahirkan, dia tak panggil guguran. Cuma panggilan orang kita ni guguran juga. Di 6 bulan ke atas mati dalam perut ibu. Lepas tu keluar mayat ni, jenazahnya wajib dimandikan, dikapankan, disembahyangkan, dikebumikan di perkuburan orang Islam. Wajib 4 perkara ni. Sebab apa? Sebab orang Islam. Islam mana mati dalam perut? Islam yang warisi daripada mak dan ayah dia. Itu Islam. Kemudian iman ni lah ibu bapa wajib tanamkan kepercayaan kepada anak-anak kita berkaitan dengan keenam rukun iman, terutama sekali rukun iman yang keenam tu. Tanam molek bab qada dan qadar dalam iman, dalam akidah, kepercayaan anak kita sebelum anak kita masuk umur baligh. Biar anak kita baligh orang Islam yang beriman dengan Allah dan Rasul, yang beriman dengan keenam rukun iman. Kalau tidak ditanamkan dengan iman ni, dia balik dan kadang orang Islam yang tidak beriman. Ada ni. Islam lain, iman lain. Ni contoh. Dia orang bukan Islam. Dia mengucap 2 kalimah syahadah. Hukum dia orang Islam. Tapi hati dia tidak percaya pun kepada Allah dan Rasul. Tapi kenapa dia masuk Islam? Kerana dia nak berkahwin dengan orang Melayu. Islam dia tetap Islam. Kita dalam hati kita tak boleh nak tu. Jangan pula kita yang persoalkan, awak nak masuk Islam? Betul tak ni kau nak kahwin je? Jangan, terima dia sebagai orang Islam. Lepas tu kita beri pemahaman agama kepada mereka. Yang kita persoalkan, ni bukan masuk Islam sungguh nak berkahwin. Ni bukan masuk Islam sungguh ni nak bantuan. Kan? Ada kadang-kadang kerajaan hantar bantuan di tempat orang Islam. Di Sabah Sarawak tu kadang-kadang. Seorang-seorang tu berkali-kali masuk Islam. Tu ceritalah. Berkali-kali masuk Islam. Mari agama lain, masuk agama lain pula, boleh duit pula. Mari Islam, masuk Islam pula, boleh duit pula. Adalah yang berlaku seumpama tu. Tapi bahagian kitanya bahagian zahir sahaja. Umirtu an ahkuma bizawahir wallahu yatawalla sarair. Nabi kata, aku diperintah menghukum hak zahir. Hak dalaman itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengucap 2 kalimah syahadah, dia sebagai orang Islam. Mati dia, jenazahnya diuruskan sebagai orang Islam. Dia percaya ke tidak? Itu hati dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang dia tak percaya pada Allah dan Rasul. Sebut nama Nabi Muhammad tu pun tidak berkenan dah. Tetapi oleh kerana dia nak sangat kepada orang Islam, orang Melayu ni, dia pun masuk Islam. Jadi orang Islam lah dianya. Lepas tu dia tak percaya. Boleh hak Melayu pula, hak Melayu. Ada. Hak Melayu, dia kata Melayu tu. Dia panggil Melayu. Dia kata Melayu, dia kata apa Melayu? Panjang sangat Melayu, dia kata. Apa ada Melayu? Orang Islam lah. Orang Melayu lah. Orang Melayu. Jadi masuk Islam, lepas tu berkahwin dengan orang Melayu pakai akhir. Akhirnya bukan kata hak masuk Islam tu nak ikut Islam. Hak Islam ni pun ikut hak masuk Islam tu pulaknya. Jahil alasannya. Alasan jahil lah. Tapi kenapa jadi jahil seumpama tu? Kena kira balik tu. Kena kira balik.
Lepas tu macam mana dia masuk Islam? Pasangan dia tu kadang-kadang Islam zahir saja. Bak iman pun tak ada. Jadi hak masuk Islam berkahwin dia ni jadi Islam saja. Dia masuk Islam. Semayang pas sudah tak pernah belajar. Dah hak isteri dia hak Melayu pun tak banyak juga dia kata. Oh dah. Tapi Islam lah. Kita kata dia orang Islam lah. Tapi iman macam mana? Wallahu a'lam. Tapi dia dapat pasangan yang tak peduli agama, Melayu gitu je. Mana ni? Ada orang masuk Islam, dia tak percaya sah Islam dia, tapi dapat didikan yang sebenar. Marilah di hati dia percaya pada Allah dan Rasul. Barulah dia jadi orang yang beriman. Kemudian tu mula asalnya dia masuk Islam, kita kata berpura-pura lah, hanya semata-mata kerana nak berkahwin. Tapi hak bab berpura-pura tu dia dengar Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak boleh nak persoal tu. Jadi dia sebagai orang Islam, kita terima dia sebagai orang Islam. Hati dia tak percaya kepada Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia dapat pemahaman, hati dia pun terima Allah dan Rasul. Dia pun barulah jadi orang yang beriman. Sebelum tu Islam saja. Kalau mati di saat tu kekal neraka sebab dia bukan beriman. Kemudian dia dapat pemahaman agama, dia pun percaya. Jadi orang beriman. Ada ni. Ni kalau jadi orang beriman sungguh ni, terkadang kuat iman daripada orang Islam asal. Sebab apa? Sebab dia mari rasa macam mana aku masuk Islam tapi tak percaya pada Allah dan Rasul. Sekarang barulah dapat pemahaman, barulah percaya, dia percaya sungguh-sungguh. Sebab apa? Sebab dia nak terbalik hak dia tak percaya sebelum ni. Hak masa kafir tu memang dah tak ada langsung. Masuk Islam pun tak percaya juga asalnya. Hak ni kadang-kadang dia jadi kuat. Kadang-kadang hak masuk Islam ni kuat daripada hak pasangan dia tu. Hak Islam Melayu tu kuat tu lagi. Sebab pengkat ada berlaku bercerai menang. Kenapa bercerai? Kerana hak Melayu ni tak kenang dah kepada hak pasangan dia tu. Kuat sangat agama. Oh pula dah hak Melayu. Hak ni hak mu'alaf. Hak ni hak mu'alaf. Asalnya kerana nak berkahwin je masuk Islam, tapi dia jadi minat dengan agama. Hak Melayu ni Melayu macam gitu lah. Jadi hak pasangan mu'alaf ni jadi kuat agama. Oh tak berapa nak setuju lah dianya. Dah kuat agama ni banyak tempat tak pergi. Hak Melayu nak pergi belaka, akhirnya bercerai. Kenapa bercerai? Sebab hak mu'alaf ni kuat sangat pun agama. Ada kot seumpama tu. Ada ni. Jadi kena faham perbezaan antara Islam dengan iman. Kemudian kita bicara sekarang bab iman, bab i'tiqad. Bab iman, bab i'tiqad. Kafir di sini batal iman. Kalau kata tak jadi kafir dengan baru iman dia masih lagi sah. Situ. Islam tetaplah dia orang Islam. Sehingga keluar di mulut dia Allah tak ada, batal Islam yang diwarisi daripada ibu bapa, dipanggil orang ni murtad. Dia bercakap di mulut dia Allah pun mati juga, Allah pun binasa juga contohnya, maka batal Islam yang diwarisi daripada ibu bapa. Hak tu dunia kena hukum. Atas dunia kena hukum orang murtad. Orang yang batal Islam ada hukum hudud atas dunia. Orang yang batal iman dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau batal iman kekal neraka selama-lamanya di hari akhirat. Iman bicara hukumnya akhirat. Islam bicara hukumnya atas dunia. Dia orang Islam, hukum di dunia dia selamat diri dia, selamat harta dia. Pada ni atas dunia dia sebagai orang Islam. Tiba-tiba dia bercakap dengan percakapan yang membatalkan Islam. Dia kata Allah tak ada, Allah binasa contohnya, murtad. Maka atas dunia tak selamat dia. Kena hukum agama atas dunia orang murtad seumpama ni. Ada ni. Kalau dia terbatal Islam, batal Islam atas dunia. Adapun kalau hanya Islam saja, iman dia tidak sah, maka kekal neraka selama-lama di hari akhirat. Dia panggil iman hukum akhirat. Islam hukum zahir atas dunia. Kena beza antara Islam dengan iman. Yang kita bicara sekarang adalah berkaitan dengan
Iman berkaitan dengan i'tiqad, pegangan. Kafir orang yang i'tiqad, batal iman. Tidak kafir Mu'tazilah yang i'tiqad, mana iman dia tidak batal. Gitu. Nah ni. Jadi bicara bab iman. Dan tidak jadi kafir Mu'tazilah, tak jadi kafir mana iman dia masih lagi sah. Mu'tazilah golongan-golongan yang tergelincir daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. I'tizal dipanggil. Dia Mu'tazilah ni dia dalam kitab dalam Qamuh Marbawi. Mu'tazilah ni ada 20 pecahan. Dia ada 20 pecahan. Jadi Mu'tazilah ni satu nama besar, kemudian dia ada pecahan-pecahan 20 semua sekali dalam Qamuh Marbawi. Macam ginilah contoh kita sekarang, ajaran sesat. Ajaran sesat dia ada bawah tu, ayat pink ke macam-macam bawah tu. Dia ada bawah tu. Tapi nama besar ajaran sesat. Lepas tu dia ada nama ni. Nama-nama hak ajaran sesat ni lah. Kan dia ada puluh-puluh bawah tu pula ajaran sesat. Tapi nama besarnya ajaran sesat. Sama juga nama besarnya Mu'tazilah. Lepas tu ada 20 pula bawah tu. Pecahan bagi Mu'tazilah tu sendiri. Jadi Mu'tazilah nama besar lah kita panggil. Dia ada pecahan-pecahan di bawah. Ni hak Mu'tazilah yang berkata mereka dan yang beriktikad mereka itu, mereka itu Mu'tazilah, tiada bagi Allah Ta'ala sifat ma'ani. Allah tidak bersifat dengan sifat kudrah, Allah tidak bersifat dengan sifat iradah. Bahkan Allah Ta'ala kuasa dengan zatnya. Allah kuasa. Kalau Allah lemah, tu bukan Mu'tazilah, tu kafir ijma' ulama tu. Allah jatuh lemah ada apa dah lah. Dan Allah kuasa, tapi kuasa dengan zat, bukan dengan sifat kudrah sebagaimana ahli sunnah wal jamaah berpegang. Berkehendak dengan zat, bukan Allah tidak berkehendak. Allah berkehendak tapi dengan zat, bukan dengan sifat iradah. Allah mengetahui, bukan Allah jahil. Kalau berpegang Allah jahil, itu bukan Mu'tazilah, itu kafir terus dah. Allah mengetahui, tetapi dengan zat, dengan diri Allah sendiri, dengan zat Allah sendiri, bukan dengan sifat ilmu. Ini Mu'tazilah. Tak kafir, bahkan jadi fasik lagi, mubtadi' jua. Jua ni saja. Bukan jua ni ringan dak ni. Jua dengan mana dak kafir. Fasik ni akidah yang dosa besar. Mubtadi' ni akidah yang bid'ah. Dia panggil bid'ah i'tiqadiyah. Dia fasik dosa besar ni. Tinggal semayang, fasik dosa besar. Tinggal puasa, fasik dosa besar. Berjudi minara, fasik dosa besar. Ni akidah Mu'tazilah fasik dosa besar. Tapi besar dosa akidah Mu'tazilah lagi daripada dosa tinggal semayang, dosa tinggal puasa, dosa berjudi minara. Dia gitu, faham dah ni? Walaupun disebut fasik dosa besar jua ni sajalah dak. Dengan bahawa dak kafir situ je, bukan molek. Dengan bahawa dak kafir. Kalau kafir kekal neraka selama-lamanya. Tapi ini akidah yang dosa besar, yang mana malaikat akan catat dosa besar fasik ni setiap saat selama berpegang Allah tidak bersifat dengan sifat kudrah, Allah tidak bersifat dengan sifat iradah. Selama itulah malaikat akan catat dosa besar. Hak berpegang seumpama ni setiap saat malaikat catat dosa besar. Dalam semayang malaikat catat dosa besar sebab akidahnya akidah berdosa. Bulan Ramadan malaikat catat dosa besar sebab akidah berdosa. Di tanah haram Mekah Madinah pun malaikat catat dosa besar kerana berakidah yang berdosa. Maka semayang, puasa, haji walaupun sah tak ada pahala. Sebab dalam duduk akidah dosa besar. Ingat baik. Kalau kafir wajib kena qada semayang, puasa, haji. Kalau kafir. Kalau dosa besar, semayang sah, puasa sah, haji sah,
sebab tidak kafir tapi duduk dalam keadaan dosa besar. Setengah semayang ni malaikat catat dosa besar, akidah fasik. Dalam bulan Ramadan ni malaikat catat dosa besar, akidah fasik. Dek Mekah buat ibadat banyak ni malaikat catat dosa besar, akidah fasik. Tak ada pahala belaka amal ibadah yang kita lakukan. Dosa besar minum arak, dosa besar berjudi, di saat minum arak malaikat catat dosa besar. Di saat berjudi malaikat catat dosa besar. Minum arak berjudi bukan 24 jam. Dia pun berhentilah minum arak. Dia balik rumah dia. Dia berhentilah berjudi, dia balik rumah dia. Setakat itulah dosa besarnya. Selagi tidak bertaubat, dosa besar tu kekal. Tapi malaikat tak catat dah dosa besar berjudi minum arak sebab dia berhenti dah. Adapun dosa besar akidah, selama-lama malaikat catat. Itu yang baik. Ini cerita Mu'tazilah yang menafikan kudrah iradah di zat Allah Ta'ala. Sama juga ada Mu'tazilah yang berpegang perkara jahat bukan datang dari qada dan qadar. Mu'tazilah juga tu, wasik juga tu, samalah. Dia berpegang perkara jahat, kufur dan maksiat yang berlaku bukan qada dan qadar. Itu akidah yang fasik, akidah yang dosa besar. Setengah pandang kata kafir akidah tu. Pandangan pertama kata fasik dosa besar. Semayang sah, puasa sah tak kena qada, haji sah tak payah pergi semula. Hak kewajipan haji sekali semasa hidup tu beres, tapi pahala mana ada? Sebab apa? Sebab duduk dalam akidah dosa besar. Ada ni. Berpegang perkara jahat bukan datang dari qada dan qadar, habislah pegang seumpama tu. Ni banyak lagi lah pegangan-pegangan hak Mu'tazilah ni. Hak dosa besar. Qadariyah ke, Jabariyah ke, tu dosa besar belaka tu. Dosa besar satu lebih besar daripada dosa besar tinggal semayang, tinggal puasa, berjudi, minum arak, berzina, makan riba, makan rasa. Dosa besar belaka sangat-sangat tu. Tapi besar lagi dosa besar akidah dan malaikat catat setiap saat. Sebaliknya kalau berpegang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, malaikat akan catat pahala sebesar-besar pahala, lebih besar daripada semayang lagi, pahala puasa lagi, pahala haji lagi. Sebab sebesar-besar pahala adalah pahala akidah. Sebesar-besar pahala adalah pahala akidah. Hak zahir sebesar-besar pahala semayang lah. Hak zahir sebesar-besar pahala semayang. Mengiringi semayang tu khilaf ulama. Ada kata puasa, ada kata zakat, ada kata haji. Hak mengiringi sembahyang atau khilaf ulama. Tapi sepakat ulama, hak paling besar sekali pahala hak zahir sembahyang. Tapi hak paling besar sekalinya akidah pegangan. Ada sebab tu orang-orang kita, orang tua kita amati sangat-sangat pengajian berkaitan dengan pegangan. Sebab salah pegangan orang tak boleh tegur, sebab duduk di kepercayaan masing-masing. Jadi akidah yang fasik mubtadi', akidah yang bid'ah pada bid'ah. Bukan bid'ah ni bukan bid'ah. Bid'ah Terengganu tu benda lain. Bid'ah lalu budak ni, apa bid'ah? Melampau. Tahu kan itu? Bukan bid'ah tu melampau. Bid'ah lalu dia ni. Orang lain tak siapa tahu tu. Bid'ah dia ni. Mana bid'ah? Melampau sangat tu bid'ah. Ni bid'ah. Bid'ah ni perkara yang diada-adakan yang tidak ada pada masa Nabi SAW. Berpegang Allah tidak bersifat-sifat kudrah, berpegang Allah tidak bersifat-sifat iradah. Ini bukan pegangan Nabi SAW. Ini bukan pegangan para sahabat radhiyallahu anhum. Bid'ah tu reka tu. Ini panggil bid'ah i'tiqadiyah. Bid'ah pegangan. Ni kita nak cara ni. Hak bid'ah, hak furu' agama, cabang agama. Baca kunut sunat ke, bid'ah ke? Berwirid lepas sembahyang ramai-ramai tu sunat ke, bid'ah ke? Ada kematian kita nak tahlil, sunat ke, bid'ah ke? Selepas ke bumi kita nak talqin, sunat ke, bid'ah ke? Khilaf ulama. Kecil sangat. Nak buat, tak mau buat, tak payah buat. Relax, senang. Ada kematian, kita tak mau talqin. Alhamdulillah, jawab dia. Sebab apa? Boleh balik cepat.
Sungguh ni. Alhamdulillah boleh balik cepat. Siapa ke wasiat no? Kalau saya mati, jangan talqinkan saya. Alhamdulillah kita boleh balik cepat. Tiba-tiba adik arwah, abang dia pesan, wasiat jangan talqin. Dia tak talqin. Dia tahlil lama pula atas kubur. Enggak lupa duduk kita. Allah ingat tadi boleh balik awal. Dah pesan dah tu, talqin jangan. Tinggal ke sesat ke bumi, Allahumma sepatah balik ya. Dak adik dia tahlil lama pula kata talqin. Kata tak boleh balik awal juga. Tinggal ke boleh balik awal mujur. Mujur. Tambah talqin mujur boleh balik awal. Tambah tahlil mujur, malam-malam buta pergi rumah orang, tak mau pergi kitanya. Lepas-lepas isyak letih tu ajak pergi rumah dia pula malas tambah tahlil. Alhamdulillah. Sudah selesai. Tak mau baca kunung. Tempat kita jangan orang marah. Orang marah. Setelah semayang tak mau wiri, pakai nak balik terus. Bagus. Sebab apa? Boleh balik cepat. Bukan ni? Dah balah tu. Dia dah balah benda gitu. Nak maulud, tambah maulud, kau pandailah. Nak buat tambah buat pun. Benda tu kecil je. Ni. Bid'ah i'tiqadiyah. Ni kena mati molek. Bid'ah pegangan dia panggil. Ni habis cerita lah ni. Bid'ah tadi tu khilaf ulama, tak ada masalah tu. Memang kita mazhab Syafi'i sunat baca kunut. Mazhab Hanafi makruh baca kunut, bid'ah. Tu mazhab Hanafi. Makruh baca kunut, bid'ah baca kunut tu. Kita sunat, bukan kata sunat saja, ab'ad pula. Bukan sunat hay'ah, sunat ab'ad mazhab Syafi'i kita. Nas ada nas belaka. Hadis sahih belaka. Sudah. Tak sedap balas dalam benda kita. Ke mana? Dia balas bid'ah tu, bid'ah ni tak payah tu. Ni hak kita nak bicara, hak bid'ah i'tiqad. Jadi Mu'tazilah yang berpegang Allah tidak bersifat dengan sifat kudrah, Allah kuasa dengan zat, Allah tidak bersifat dengan sifat iradah, Allah berkenaan dengan zat. Ini i'tiqad yang fasik, lagi mubtadi' juga yang tidak dihukumkan kafir. Melainkan jika ia i'tiqad tak ada bagi sifat makni seperti kudrah masalah, dan i'tiqad akan sabit lama itu lemah. Kalau dia i'tiqad Allah tidak bersifat dengan sifat kudrah, bukan Allah Taala lemah, itu kafir ijma' ulama. Wallahu a'lam. Ini kitab Hidayatus Salikin, muka surat 9. Kita sambung balik hak minggu lepas, hak berkaitan dengan sifat harus bagi Rasul. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Adapun sifat yang harus bagi mereka itu bagi segala Rasul, iaitu menerima barang suatu daripada a'rab basyariah, sifat-sifat manusia yang tiada mengurang martabat, yang tidak menjatuhkan kedudukan mereka itu sebagai Rasul yang tinggi. Mana contohnya? Sifat manusia seperti sakit. Itu contoh seperti sakit. Jadi sakit tu manusia sakit lah. Jadi Rasul manusia, terkadang sakit, terkadangnya sehat. Tapi sakit pun sakit yang tidak menjatuhkan martabat. Ada pun yang kita biasa duk dengar, sakit Nabi Ayub alaihissalam tu sampai kena beralih berpindah tempat tu, setengah pandang matakan tak betul cerita tu. Tu cerita rekaan di kalangan orang-orang Yahudi. Sebab Yahudi kita maklum, Yahudi ni dia melampau benci kepada Rasul. Nasara ni dia terlampau kasih, akhir Nabi Isa Tuhan. Kita orang Islam pertengahan, kita sangat-sangat kasih ke Rasul, tapi Rasul manusia bukan Tuhan. Yahudi ni benci sangat-sangat ke Rasul. Bukan setakat reka cipta, tambah-tambah cerita. Ni tambah cerita orang panggil ni. Nabi Ayub sakit, dia pun tambah cerita. Sakit pelik, busuk Nabi Ayub ni. Dia nak buruk benda ni. Ini Yahudi pesen dia.
Tapi Yahudi ni bukan kata memburukan Rasul setakat tu. Nabi ni pokok Yahudi ni bunuh Rasul. Ni pokok Yahudi. Ada ni. Jadi cerita kata Nabi Ayub sakit berat-berat tu, itu dipanggil tambahan rekaan orang-orang Yahudi dan tukang-tukang sejarah yang jahil pada setengah pandangan. Tapi setengah pandangan terima ceritaan Nabi Ayub sakit yang sebagaimana yang kita dengar cerita itulah. Tapi yang lebih baik pada kita cermatlah. Nabi Ayub sakit biasa-biasa. Sebab sakit berat-berat ni, kalau kita sendiri pun yang ada kedudukan sedikit sebanyak, kalau sakit berat tu kadang-kadang orang pun pandang kurang. Ni kadang-kadang. Ni kita orang biasa ni, yang kadang-kadang Tuhan beri juga kedudukan sedikit. Tapi apabila kita sakit berat sangat, orang akan pandang kurang pada ni. Ni sama telah Rasul pula. Mana Rasul sakit biasa. Sebab apa? Rasul manusia, ada masa sakit, ada masa segar, ada masa jaga, ada masa tidur. Ni sebab apa? Manusia ada masa lapar, ada masa kenyang makan. Lapar pula, lapar siapa kena buah batu apa semua. Lapar sangat-sangat lah tu, siapa buah batu pun. Macam mana Rasul boleh lapar? Manusia dah angkat lapar lah. Mana ni? Ada ketika Rasul jadi letih. Apa? Manusia. Jadi Rasul manusia bersifat dengan sifat manusia. Rasul tidak bersifat dengan sifat malaikat, dan Rasul tidak bersifat dengan sifat ketuhanan. Mana sifat ketuhanan? Istighna, iftikar, itu sifat Tuhan. Rasul bersifat dengan sifat manusia. Mana Rasul ni macam manusia lain juga, tidak bekas sama sekali. Semua yang berlaku tetap perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tu di Rasul berlaku mukjizat tu. Di Rasul tu berlaku mukjizat. Mukjizat yang berlaku di Rasul dia panggil perkara yang mencari adat yang zahir pada tangan Rasul. Anda faham oleh ayat kita. Mukjizat perkara yang menyalahi adat, perkara yang luar kebiasaan, yang dipanggil perkara luar biasa, yang zahir di tangan Rasul. Yang melakukan tetap Allah Subhanahu wa taala. Itu pegangan kita, hak qada qadar pada ni. Bukan kata Rasul yang buat. Keluar air di celah jari, itu perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Terbelah bulan, itu perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Terbelah laut, itulah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Bukan perbuatan Nabi Musa alaihissalam, bukan perbuatan tungkat. Tungkat tu makhluk tak bekas sama sekali. Berlakunya terbelah laut itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Rasul tidak bersifat dengan sifat ketuhanan, yang mana menjadikan segala-gala perkara itu adalah sifat ketuhanan. Rasul bersifat dengan sifat manusia. Manusia adalah makhluk. Makhluk bekas sama sekali. Itu pegangan kita. Ni faham molek sini ni. Ini didatangkan sifat haruf ni. Biar kita faham molek. Rasul manusia, bersifat dengan sifat manusia, tidak bersifat dengan sifat malaikat, tidak bersifat dengan sifat ketuhanan. Kalau faham situ maknanya Rasul macam makhluk yang lain juga, tak bekas sama sekali. Tak ada ni. Sebab apa? Sebab li'anal khaliq, li'annahu ta'ala al-khaliqu li'af'alil makhluqat. Kerana Allah Ta'ala lah yang menjadikan sekalian perbuatan makhluk. Itu nak kitab Kifayatul Awam. Kerana Allah Ta'ala lah yang menjadikan sekalian perbuatan makhluk. Mana makhluk? Minal anbiya'i wal malaikati wa ghairihima. Mana perbuatan makhluk Allah jadikan? Makhluk tu nabi-nabi, perbuatan Allah.
Nabi makhluk tak bekas sama sekali. Makhluk Allah tu siapa? Malaikat. Malaikat pun makhluk Allah. Perbuatan malaikat itulah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Menurunkan hujan, menurunkan rezeki, perbuatan tugas malaikat itulah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Meniupkan roh. Ini mengeluarkan roh, mematikan. Malaikat tu itulah kerjaan Allah Subhanahu wa taala. Catat kebaikan, catat keburukan, itulah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang berlaku pada perbuatan malaikat itulah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebagaimana Nabi, begitu juga malaikat, makhluk Allah, makhluk lemah, tak bekas sama sekali. Yang berlaku kesemuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah juga yang bersifat dengan sifat ketuhanan. Rasul, malaikat tidak bersifat dengan sifat ketuhanan. Ini pegangan kita. Jadi Rasul manusia yang bersifat dengan sifat manusia, yang tidak menjatuhkan martabat Rasul sebagai manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ini harus pada akal. Kemudian kita pun berpegang di akidah. Berpegang di akidahnya macam mana? Kita pun berpegang Rasul manusia, Rasul bersifat dengan sifat manusia. Itu akidah kita. Kan ada ni? Dari segi akal, harus pada akal. Bila cerita Rasul sakit, boleh terima sebab manusia. Rasul sihat, boleh terima sebab manusia. Rasul lapar, manusia. Rasul cedera, luka, patah gigi, manusia. Akal kita boleh, dia panggil harus pada akal. Kemudian kita pun berpegang di akidah kita, Rasul manusia bersifat dengan sifat manusia. Itu pegangan kita. Di Rasul tu pula sendiri, Rasul makan, Rasul tidur, itu hukum syarak atas Rasul pula. Kita kena letak molek. Yang kita bicara sekarang harus pada akal kita. Bila cerita Rasul ni bersifat dengan sakit apa semua tu, akal kita boleh terima. Segak, akal boleh terima. Lapar, akal boleh terima. Kenyang, akal boleh. Bertukar hati ni, dia panggil harus pada akal. Kemudian wajib syarak atas kitanya berpegang bahawa Rasul bersifat dengan sifat manusia. Kemudian di Rasul berlaku apa-apa perkara. Di Rasul berlakunya makan, minum, Rasulnya jaga, tidur, itu hukum syarak atas Rasul pula. Hukum syarak apa dia panggil tu? Harus pada syarak. Makan, minum harus pada syarak di Rasul. Tidur harus syarak di Rasul. Sakit itu bukan perkara pilihan Rasul, tak ada hukum lah sakit ni. Tetapi kita jangan lupalah, dahulu kita bicara Rasul bersifat dengan sifat amanah, dengan bahawa di Rasul tidak berlaku perkara yang haram, di Rasul tidak berlaku perkara yang makruh, di Rasul tidak berlaku perkara yang khilaful aula, yang kurang elok walaupun tidak makruh sekalipun. Bahkan di Rasul pun tidak berlaku perkara yang harus. Di Rasul, yang berlaku di Rasul sama ada wajib sunat, wajib sunat. Ada ni. Dah tak dikata makan minum tu harus syarat hukum asal. Tetapi Nabi makan minum untuk ajar syariah kepada umat macam mana nak makan, macam mana nak minum, macam mana nak tidur, macam mana nak menjalani kehidupan berkeluarga. Jadi apa yang Rasul lakukan untuk mengajar? Wajib atas Rasul atas nama tabligh, menyampaikan hukum agama dalam makan, dalam minum, dalam tidur, dalam kehidupan berkeluarga. Rasul makan kerana nak kuat tubuh badan dan buat ibadah pahala sunat. Makna di Rasul ni perkara harus syarat tak berlaku. Hak berlakunya wajib sunat, wajib sunat. Sebagaimana kita sendiri, kalau kita hidup sebagaimana hidup Rasul, kita menjalani kehidupan sebagaimana kehidupan Rasul,
adik kita pun sama. Yang berlaku hanyalah wajib dan sunat saja, tak ada perkara harum. Kita makan, kita minum, nak sihat badan, nak buat ibadat, nak buat kerja, nak tanggung nafkah keluarga. Makan tu bukan harum, makan tu pahala. Kita tidur sebab apa tidur? Nak sihat badan. Esok bangun nak sembahyang subuh pula. Esok bangun nak buat kerja pula, nak tanggung nafkah keluarga. Tidur tu ibadah. Malaikat akan catat pahala di saat kita tidur. Bukan saja. Tu kalau kita hidup dengan jalan syariat Nabi, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak kok makan. Lepas tu ngatuk, tidur. Dah kilah depan TV ke dah depan tidur je. Wuduk-wuduk pun tak ada, baca-baca doa pun tak ada, tidur. Harus tak ada dosa. Isyak semayang dah, beres dah wajibnya, tidur. Maka harus sana, tak ada pahala. Rugilah tak ada pahala berjam-jam. Tak ada pahala tu berjam-jam tu. Tidur tu 1/3, 1/4 dalam umur kita itu tidur. Kalau tidur tu harus ada apa? Tak ada pahala. Memang tak ada dosa, tapi tak ada pahala. Nak gitu? Berjam-jam tak ada pahala. Tidur, baca, ambil wuduk, baca doa, tidur, baca dah. Kita nak menjadi sihat badan. Esok nak bangun semayang, nak bangun belajar. Nak uruskan kehidupan keluarga menjadi teratur molek. Bila kehidupan keluarga teratur, buat ibadah pun jadi senang. Ada ni, tidur tu ibadah. Ada orang puang dia tidur, dia bangun esok nak siap makan minum pula, biar mana kehidupan keluarga stabil molek. Bila kehidupan keluarga stabil, ibadah pun stabil. Kalau kehidupan keluarga hendak stabil, mai duduk huru hara sokmo, duduk kelahi sokmo, boleh buat ibadah gitu? Boleh buat ibadah, tapi ibadah yang terganggu. Jadi kita niat kita esok tu kita nak susun kehidupan molek. Mana apa ni? Kita nak tambahkan pahala kebajikan lagi sebagai bekal lepas dia mati. Tidur kita tu tidur ibadah, bukan tidur harum. Mana kalau kita sendiri ikut syariat Nabi SAW, tak akan sia-sia. Sebab harum ni sia-sia lah. Cuma tak berdosa, betul lah tak berdosa, tapi sia-sia. Tu tidur asah tu. Ni kalau tidur manjang, orang tua tak ada kerja, pecing, tidur je. Tu bukan sia-sia agama. Kesihatan pun tak molek. Kesihatan pun tak molek. Sebab apa mudah nak tidur learning? Buka Quran, mengatuk lah. Buka kitab, mengatuk mudah je dia kata. Obat ngatuk, buka Quran. Obat ngatuk, buka kitab. Ngatuk lah. Tak payah, tak susah. Tak saya obat tidur je. Obat tidurnya, buka Quran, ngatuk. Dah kita kurang sihat, tidur lebih sikit, tak apa. Sebab apa? Sebab nanti kita nak semayang pula ni. Kalau tidur kurang-kurang, kita bukan macam dulu. Dulu tidur 6 jam, 7 jam, okey lah. Sekarang ni tidur kena lebih sikit. Doktor pula nasihat tidur lebih sikit. Kita pun tidur lebih sikit. Sebab apa? Sebab kita nak sihat. Sihat kodoh kita lah. Kodoh sihat orang berusia. Tapi apa kita nak jaga sangat tu? Sebab kita nak ibadat. Nak ibadat, nak belajar, nak beramal, nak belajar, nak beramal. Kita tidur lebih sikit tu pun atas nasihat doktor contohnya ibadah. Tambah apa sebelum tidur tu pula duk baca pula. Baca Quran, hok ingat baca lah. Akhirnya senyap tidur. Ada orang tua gitu. Kalau dia sedar je bunyi duk baca. Baca muqaddam tu je. Dia bukan ingat sangat Quran besar. Tak apa tu. Kita dengar dia baca, ada tidur gitu. Senyap. Tidur tu. Lama tu bunyi pula baca. Tu sedar tu. Ada ni. Mana apa? Dia letih, dia tidur lebih sikit, tapi tidur dia bukan tidur malas, bukan. Bukan tidur malas, bukan. Tidur kerana dia ni orang lemah dah. Tidur lebih sikit, tapi kalau sedar dia pun baca, ngaji Quran, berzikir. Mana apa ni? Bukan pada masa dia berzikir, ngaji Quran je ibadah. Masa dia tidur lebih tepuk ibadah juga.
Kena letak molek, akan jadi ibadah, tak akan jadi sia-sia, hanya perkara harus semata-mata ni kita. Di rasul memang tidak ada perkara yang harus. Yang bakal di rasul wajib sunat, wajib sunat. Itu hak yang berlaku di rasul. Hak di kitanya harus pada akal. Rasul bersifat dengan sifat manusia. Wajib syarak kita berpegang di akidah kita. Rasul manusia biasa yang bersifat dengan sifat manusia, tidak bersifat dengan sifat malaikat, tidak bersifat dengan sifat ketuhanan, tapi bersifat dengan sifat manusia pun, yang tidak mengurang, yang tidak menjatuhkan martabat kedudukan rasul yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian lagi wajib atas tiap-tiap mukallaf aqil baligh bahawa mengetahui dan mengiktikadkan bahawasanya Allah Taala membangkitkan Nabi yang ummi daripada Quraisy, diperanakkan di Mekah. Jadi kita i'tikad Allah Taala melantik Nabi SAW sebagai Rasul. Nabi ni dia yang ummi yang tidak pandai membaca, tidak pandai menulis. Adakah itu kekurangan? Tidak. Sebab apa? Sebab Rasul ni pilihan Allah, tak perlu pun membaca menulis. Orang lebih, orang tinggi tak perlu pun tu. Lagipun fatanah rasulnya. Lagipun ada malaikat Jibril yang duduk di sebelah rasulnya. Ada benda dah. Gini contoh. Ini contoh je ni. Tepat ke tak tepat kita tengoklah. Dia anak orang kaya raya. Tak nak baca pun tak apa. Sebab apa? Orang ada bawah dia tu, orang hak sekolah tinggi-tinggi, makan gaji dengan dia hak tak nak baca. Dah apa dia pernah nak baca? Dia ayah baca-baca, dia kaya raya dah. Mak ayah dia kaya raya dah. Dia senang lenang dah apa dah. Lepas tu hak ada kerja bawah tu, hak tu sekolah tinggi mana? Kau duduk kerja bawah dia tu. Makan gaji dengan dia belakang tu, duduk kerja bawah dia. Sebab apa? Itu orang biasa. Kau dak belajar tinggi-tinggi, nak hidup macam mana? Dah dia anak orang kaya raya. Baca menulis tak payah pun tak apa, upah orang je. Tu baru lebih sungguh. Kan ni? Tak lebih gitu. Dia orang tak nak baca dan menulis, dia dah atas. Orang hok mengaji sampai kat mereka, jadi ada buah dia je. Jaga kuli dia, pekerja dia je. Tu baru hebat. Nabi SAW orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bersifat dengan sifat fatanah, yang didampingi oleh malaikat Jibril. Menulis, membaca ni benda kecil sangat. Benda kecil sangat menulis membaca ni. Hikmahnya tidak akan boleh dituduh Al-Quran tu ciptaan Nabi SAW. Nabi cipta macam Nabi tak pandai menulis. Itu hikmah dia. Tapi adakah Nabi ni ummi satu kekurangan? Tidak. Itu satu kelebihan pada Rasul. Sebab apa? Orang pilihan. Tak perlu pun kepada pandai menulis, pandai membaca. Ada pun macam kita ni, tak pandai mudah membaca, kita orang biasa ni kok, kena gimana lah kitanya. Tapi dah orang lebih, tak apa. Orang lebih. Nabi ni pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi selebih-lebih makhluk. Afdalul makhluqat Nabi ni. Selebih-lebih makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma akadamin, wa fahimna famas sabiqin, warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.